Kita akan bersama dengan tetamu kita untuk membincangkan tentang isu yang telah kita bawakan pagi tadi, iaitu peningkatan kes-kes COVID di seluruh dunia disebabkan oleh varian terkini Omicron BA4 dan juga BA5. Sebenarnya varian Omicron ni dah lama kita uar-uarkan di platform media sosial dan juga di Selamat Pagi Malaysia sendiri berkenaan dengan jangkaan bagaimana jangkitan ini akan berlaku di Malaysia. Jadi kebaran kali itu sudah berlaku sekarang ini beberapa bulan kemudian. Jadi kita nak kupas sikit supaya kita boleh beri kesedaran kepada anda semua agar tidak terleka dengan COVID-19 iaitu subvarian Omicron BA4 dan juga BA5 ini. Jadi menerusi panggilan video kami bawakan seorang tetamu iaitu Dr. Tan Siok Hong selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita bercakap berkenaan dengan kes COVID-19 yang semakin meningkat sekarang ini. Dr. Tan, selamat pagi. Selamat pagi Syuhada, selamat pagi Karen. Doktor, pagi ini kita ingin bincangkan tentang terlebih dahulu penularan varian ataupun subvarian ini yang mungkin tidak dapat dielakkan. Baru ni saya ke negara jiran Singapura di mana kes mereka juga adalah agak tinggi berbanding nisbah penduduk kepada yang positif. Namun tidak ada apa yang berlaku sebelum ini, itu tidak ada penutupan ekonomi, tidak ada lockdown, tidak ada MCO dan sebagainya. Adakah subvarian ini kurang berbahaya berbanding dengan varian asal, Doktor? Okey, terima kasih Karen. So sebenarnya subvarian Omicron ni yang kita rujuk sebagai BA.4, BA.5 dan sebagainya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah melakukan kajian dan tinjauan di seluruh dunia dan setakat ini mereka belum menemui bahawa subvarian ini adalah lebih bahaya daripada subvarian yang sebelumnya iaitu BA.1 dan BA.2. Okay. Tapi rata-rata kita tahu bahawa COVID-19, virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya dia boleh membahayakan kesihatan seseorang jika dijangkiti, terutamanya mereka yang berusia, warga emas ataupun mereka yang mempunyai komorbid dan lebih-lebih lagi mereka yang tidak mendapat vaksin COVID-19 sebelum itu. Jadi sebenarnya subvarian Omicron walaupun tidak lebih berbahaya daripada subvarian sebelum ini, tapi secara keseluruhan SARS-CoV-2 itu sendiri adalah boleh membahayakan. Doktor, kalau kita dapat saksikan sejak kebelakangan ini kes ada peningkatannya, tapi kalau dibandingkan dulu lagi ada sampai berpuluh ribu kes satu hari, cuma sekarang ni rendah jika nak dibandingkan sebelum ini. Adakah disebabkan oleh perbezaan dapatan kes yang baru ini sebabkan mereka kurang melakukan ujian? Kes ni sebenarnya banyak tapi sebab ujiannya kurang, tak banyak, jadi kita pun dapat data yang tak banyaklah untuk kes-kes positif yang baru ni. Adakah itu yang berlaku di Malaysia ataupun keadaan yang sebaliknya? Mungkin doktor boleh berikan pencerahan sedikit. Jadi tidak dinafikan bahawa terdapat kemungkinan ramai yang tidak melakukan ujian ataupun mereka melakukan ujian dan tidak melaporkannya. Sebab kita sudah tukar protokol ataupun SOP kita di mana mereka yang bergejala sahaja perlu membuat ujian. Berbanding dengan dahulu, semua yang ada kontak dengan kes positif pun kita wajibkan untuk buat ujian. Tapi sekarang hanya yang bergejala sahaja kita nasihatkan untuk buat ujian lah. Jadi itu salah satu faktor. Faktor kedua adalah mungkin mereka sudah buat ujian tetapi mereka tidak melaporkannya dalam aplikasi MySejahtera ataupun mereka tidak berjumpa dengan doktor atau pengamal perubatan di fasiliti kesihatan. Jadi maklumat itu kita tak dapat kumpul lah berkaitan dengan kes-kes COVID-19 yang telah buat ujian tapi tidak melaporkan. Baik, Doktor, adakah ini menunjukkan dengan kewujudan varian ataupun subvarian baru ini menunjukkan bahawa virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya melalui proses evolusi yang biasa untuk sesuatu virus, iaitu semakin mudah merebak namun kadar bahayanya kepada manusia adalah berada pada tahap yang boleh diurus. Apa pendapat doktor? Okey, so coronavirus, SARS-CoV-2 ni sejenis coronavirus, Terdapat pelbagai jenis coronavirus lah, termasuklah SARS,
dan juga MERS-CoV. Ya. So coronavirus ni dia memang terkenal dengan ciri-ciri dia yang cepat berubah atau mengalami mutasi. So sama ada mutasi itu akan menyebabkan virus yang lebih berbahaya atau tidak, dia bergantung. Jadi kalau tahun lepas kita tengok ada varian Delta kan, varian Delta daripada SARS-CoV-2 ni, di mana ia lebih berbahaya, menyebabkan lebih banyak penyakit yang serius. Tapi tahun ini kita lihat varian Omicron dia kurang menyebabkan penyakit yang serius berbanding dengan Delta. Jadi coronavirus ni dia sentiasa berubah dan kita hanya akan tahu ciri-ciri virus itu apabila virus itu muncul lah. Doktor, kalau sebelum ini kita tahu berkenaan dengan kondisi ataupun status terkini jangkitan varian-varian seperti Delta dan varian-varian sebelumnya, bagaimana varian Omicron BA4 dan juga BA5 ini, kadar jangkitannya di Malaysia, statistiknya terkini di Malaysia bagaimana, doktor? Statistik yang terkini, setakat ini di Malaysia kita belum ada subvarian BA.4, tapi kita sudah ada subvarian BA.5 dan setakat ini sudah ada 28 kes lah, ya, 28 kes BA.5 dan selain itu kita ada juga 14 kes subvarian BA.2.12.1. Okay. So kita lihat di seluruh dunia sekarang pun sebenarnya subvarian BA.5 yang semakin mendominasi. So setakat minggu akid yang lepas di seluruh dunia BA.5 sudah lebih kurang 50% daripada jumlah keseluruhan subvarian di seluruh dunia lah yang dibuat jujukan genomik. Doktor, ada beberapa negara di seluruh dunia seperti Amerika Syarikat yang mensyaratkan dos keempat dan ada kebarangkalian akan juga diterbitkan dos vaksin yang digunakan ataupun direka menggunakan varian Omicron. Apakah pendapat doktor tentang keperluan vaksin dan booster yang berterusan? Okay. Jadi kita tahu bahawa apabila kita ambil vaksin, selepas beberapa bulan, tahap imuniti kita akan semakin menurun untuk vaksin COVID-19 lah. Ya. Jadi sebab itu banyak negara yang telah mengambil vaksin primary series, iaitu dos pertama, dos kedua tu lebih awal. Sekarang kita melihat ada peningkatan kes di negara-negara tersebut. Termasuklah di Malaysia, ya. Dos penggalak pertama kita diambil pada akhir tahun lepas, bermula dari akhir tahun lepas. Jadi sekarang sudah bulan Julai, sudah lebih daripada 6 bulan. Ramai daripada rakyat kita yang mendapat dos penggalak pertama pada akhir tahun lepas, tahap imuniti kita terhadap jangkitan COVID-19 sudah semakin menurun. Sebab itu, PKM menetapkan supaya dos penggalak kedua diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi. So mereka yang berisiko tinggi ini seperti yang kita sedia maklumlah, warga emas lebih dari 60 tahun, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik atau komorbid, mereka yang mempunyai tahap imuniti yang rendah atau immunocompromised. Sebabnya kenapa kita bagi dos penggalak kedua ini adalah untuk meningkatkan semula tahap imuniti dan meningkatkan tahap perlindungan terhadap jangkitan COVID-19 lah. Jadi banyak negara yang telah memperkenalkan dos penggalak kedua. Vaksin untuk subvarian baru yang itu masih dalam peringkat kajian. Jadi kita akan tunggu dan lihatlah sama ada dapat dihasilkan satu vaksin yang dia boleh meliputi banyak jenis subvarian yang mungkin muncul selepas ini. Tapi apapun langkah-langkah pencegahan yang lain seperti pemakaian pelitup muka, jaga kebersihan, yang itu semua masih penting.
Ya. Doktor, satu komorbiditi yang mungkin kurang mendapat perhatian adalah obesiti, di mana dianggarkan mereka yang mempunyai kadar obesiti tinggi adalah menjadi salah satu daripada kategori manusia yang apabila dijangkiti oleh varian Omicron ataupun subvarian lain, mereka akan mendapat situasi di mana penyakit itu menjadi kritikal. Adakah kita perlu memberi vaksin kepada kumpulan ini kerana di Malaysia anggaran jumlah mereka yang berada pada tahap nilai BMI yang tidak ideal adalah agak tinggi berbanding rakan-rakan kita di negara rantau ASEAN ini. Jadi apakah pendapat doktor untuk kita menyasarkan juga kumpulan ini yang mungkin kurang mendapat perhatian dari segi kumpulan berisiko tinggi? Ya, betul. Jadi sebenarnya obesiti termasuk ataupun tergolong dalam salah satu komorbid yang saya sebutkan tadilah. Jadi komorbid ini bukan sahaja yang selalu kita sebut darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit buah pinggang, tetapi termasuk juga obesiti. Ya, obesiti merupakan salah satu komorbiditi yang kita perlu beri perhatian. Dan memang betul Malaysia boleh dikatakan juara dari segi bilangan rakyat yang obes di rantau negara inilah. Jadi memang betul kita perlu beri perhatian kepada golongan ini dan mereka ini amat-amat digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua lah. Selain pada dos penggalak, pihak kerajaan juga ada mengeluarkan berkenaan dengan penggunaan ubat Paxlovid keluaran Pfizer, Doktor. Sekarang ini sudah pun dibekalkan terhadap fasiliti kesihatan swasta di mana mudah boleh dapatkan, cuma memerlukan preskripsi daripada doktor untuk mengambil ubat tersebut. Jadi bagaimana pandangan doktor sendiri berkenaan penggunaan ubat Paxlovid ini untuk mengekang jangkitan COVID-19? Okey, jadi ubat Paxlovid ini daripada pemerhatian kita, daripada kajian yang telah dilakukan, memang dia berkesan untuk mengurangkan keseriusan penyakit COVID-19 bagi mereka yang mendapat ubat ini awal. Okay, awal maksudnya dalam tempoh masa 5 hari daripada mulanya gejala. Dan kita menyarankan untuk bagi ubat ini kepada mereka yang bergejala ringan, kategori 2, 3, ya, sebelum mereka memerlukan oksigen. Jadi ubat ini akan mengurangkan risiko pesakit yang bergejala ringan itu mendapat gejala yang lebih teruk dan seterusnya memerlukan oksigen, perlu masuk ke hospital dan perlu masuk ke ICU. Dan golongan yang layak untuk mendapat ubat Paxlovid ini adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Kalau tak ada komorbid, umur 60 tahun ke atas pun boleh mengambilnya. Selain itu, mereka yang mempunyai komorbid, termasuklah obesiti tadi, okay, yang mempunyai komorbid, tidak kira berapa umur mereka. Kemudian mereka yang mempunyai tahap imuniti yang rendah, mereka yang merokok, okay, yang merokok sekarang ataupun yang pernah merokok, dan lagi satu adalah mereka yang tidak mendapat vaksinasi lengkap ataupun tidak mendapat vaksinasi langsung. Jadi golongan ini akan mendapat faedah lah daripada rawatan ubat antiviral Paxlovid yang awal. Doktor, sebentar tadi saya ada berbincang dengan Shu. Kita selalu menggunakan pakai istilah menuju ke arah endemik. Belum sampai lagi ke, Doktor? Bila nak sampainya, Doktor? Kita lihat virus SARS-CoV ini dia masih berubah, kan? So, sekarang ini kita ada subvarian baru pula. Jadi sebenarnya kita akan kata sesuatu penyakit itu endemik bila penyakit itu dalam keadaan stabil. Jadi kita tahu bahawa kita akan dapat gelombang-gelombang SARS-CoV-2 ini, tapi kita mengharapkan bahawa gelombang itu tidak begitu besarlah berbanding dengan dulu. Jadi kita menjangkakan memang kita akan dapat lagi gelombang-gelombang COVID-19. Jadi sebab itu keadaan dia tidak begitu stabil lagi dan sebab itu kita tak boleh kata dia endemik lagi. Tapi kita dah ke arah transisi ke endemik di mana kita mengharapkan gelombang baru kali ini
tidaklah begitu besar seperti gelombang sebelum ini. Okey, jadi mungkin sedikit nasihat ringkas oleh doktor sendiri untuk penonton sahabat Pagi Malaysia supaya terus cakna dengan situasi semasa COVID-19 dan jangan leka, doktor. Ya, jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati semua penonton, semua rakyat Malaysia bahawa jangan leka, masih ambil tahu tentang penyakit COVID-19, ya. Terus amalkan penilaian risiko pendiri dan langkah-langkah pencegahan kesihatan awam. Amalkan trace, ya, bila bergejala lakukan ujian COVID-19, laporkan dalam MySejahtera dan isolasi atau asingkan diri supaya tidak menjangkiti orang lain seperti ahli keluarga ataupun rakan sekerja kita. Dan dapatkan rawatan awal, ya, terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Selain itu, terus amalkan pemakaian pelitup muka, terutamanya di tempat yang tertutup dan walaupun di luar bangunan, tapi kalau menghadiri apa-apa aktiviti atau acara yang ada orang ramai dalam keadaan yang sesak, kita nasihatkan supaya masih memakai pelitup muka untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Tan kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia pagi ini. Dan harapan kami semoga pencerahan itu dapat menjawab sedikit sebanyak soalan yang timbul setelah kita melihat angka terkini COVID-19 dan juga kewujudan varian baru Omicron. Terima kasih Doktor kerana bersama kami sekali lagi. Terima kasih, doktor. Terima kasih.